Assalamualaikum, saya Hairul Bikul. So hari ini saya nak sharekan sedikit ilmu. Ilmu yang ada pada diri saya ni sedikit je, tapi saya nak kongsikan sebab saya percaya bila kita kongsi ilmu tu akan bertambah. Apa yang saya nak kongsikan adalah tentang water dispenser. Siapa-siapa yang menggunakan brand-brand hebat-hebat, Kowe, Coco ke apa semua, tak payah pening-pening lah, sebab dia memang ada technician yang datang untuk servis tiap-tiap bulan kan. Tapi untuk sesiapa yang membeli secara tunai macam saya, ni sebenarnya water dispenser kat rumah. Tiba-tiba anak kata air sejuk tak sejuk abang. So jadinya hari ni saya terpaksa lah datang repair, bawa balik ke bengkel, saya repair. So isu water dispenser yang ada kat sebelah saya ni adalah sejuk, air sejuk tak sejuk lah. Air panas masih lagi okey. Tetapi dalam video kali ni saya nak sharekan secara keseluruhan tentang water dispenser system. Bermaksud macam mana water dispenser ni, macam mana dia boleh jadi panas dan macam mana dia boleh jadi sejuk. Maksudnya saya akan buka dan bedah, dan insyaAllah siapa-siapa yang nak ambil ilmu ni boleh ambil, dan saya sedia berkongsi ilmu ni. Kalau video ni bagus, saya minta anda sangat-sangat tolong share video ni sebanyak yang mungkin, supaya lebih ramai orang dapat belajar dan lebih ramai orang dapat lihat info yang saya kongsikan. So sedikit lagi information, kemungkinan besar walaupun jenama yang berbeza, sebenarnya sistem dia lebih kurang sama. Sistem water dispenser ni sama dengan sistem water cooler. Siapa-siapa dulu zaman saya lah, dulu asrama minum air sejuk, air panas, picit dia macam kat hospital ke apa, picit dia, itu kita panggil water cooler. Pun sistem dia sama juga dengan water dispenser. Yang membezakan dia adalah capacity tank, maksudnya capacity air yang ada dekat bahagian dalam. Cuma yang kalau macam yang canggih-canggih sekarang ni, ada digital, ada sound apa semua, itu lebih kepada elektronik. Tapi yang kita nak belajar pada hari ini adalah macam mana sistem tu boleh sejuk dan macam mana sistem tu boleh jadi air panas. So jom kita belajar sama-sama. Alright, ada berapa orang tengah live dengan saya? Saya sangat-sangat dah lama tak buat live. 368 bos. 368, Alhamdulillah. So yang saya sharekan ni adalah brand Korea. Tongyang, made in Korea. So masalah dia adalah tak sejuk. So saya cerita dulu dekat bahagian belakang. Boleh nampak tak belakang ni ada satu macam jaring. Jaring-jaring ni adalah kondenser, pemeluap untuk sistem sejuk. So saya tak nak cerita tentang detail lagi apa yang ada function kat bahagian dalam ni. Dan saya nak buka dahulu. Buka dulu buka cover atas. Saya buka lah cover tepi, semua keliling lah, semua saya buka supaya anda dapat tengok apa yang ada kat belakang ni. Sebenarnya dulu-dulu sebelum saya buat sendiri ataupun saya buat kerja repair apa-apa, sebenarnya dulu-dulu saya ni seorang maintenance. Bila jadi seorang maintenance ni, automatically semua barang-barang rumah ataupun barang-barang hotel yang melibatkan bilik punya, semua saya buat. Daripada freezer, daripada chiller, daripada minibar, sampailah ke water cooler, sampailah ke apa yang cakap, korum. Semua kerja lah saya buat. So jadinya saya adalah basic sedikit-sedikit tu. InsyaAllah mana saya boleh kongsi, saya kongsikan lah. Right, saya buka dulu, kasih saya buka dulu, baraikan supaya anda dapat belajar apa yang ada dekat pada water dispenser punya apa yang cakap, dia punya komponen yang ada pada water dispenser. Alright, siapa-siapa yang baru masuk tu bolehlah tekan-tekan share supaya lebih ramai orang dapat belajar dekat sini. Right, saya buka dulu, kasih saya buka cover. Sebenarnya ini adalah sesi sesi apa? Ke belakang sikit. Sebenarnya ni adalah sesi rehearsal saya juga. Rehearsal untuk apa? Untuk bercakap non-stop selama 5 jam berturut-turut. Sebab pada 21 dan 22 hari bulan ni saya ada buat kelas secara online. So jadinya bila saya buat kelas secara online live, bermaksud saya akan bercakap selama 5 jam non-stop daripada pukul 10 sampai pukul 5 petang. Tapi rehat sekejap lah tengah hari, solat zuhur apa-apa semua. Sejadinya hari ni training lah. Sekejap, sampai-sampai tu siap saya buka dulu habis Saya buka habis dulu. Sebenarnya tak perlu buka sampai habis, cuma saya nak sharekan dengan anda sahaja. Jadinya saya buka sampai habis. Apa punca water dispenser saya ni tak sejuk. Dan dalam masa yang sama juga saya nak sharekan dengan anda macam mana sistem dia tu boleh jadi sejuk. Scroll dekat depan. Saya nak sharekan juga macam mana sistem tu boleh jadi sejuk. Saya
Ni ada skru dia ni. Kita set skru dia kejap. Buka cover. Alright, berapa orang tengah live dengan saya, bro? 748 bos. Alhamdulillah, walaupun dah lama saya tak live, lama dah saya tak keluar di live. Selalunya saya buat video apa cakap, video rakaman sahaja, tapi bila saya buat live saya juga ada orang nak menonton. Alhamdulillah kan. Okey, asyik saya macam buka dulu Rasanya ni kali pertama saya buat satu video tentang water dispenser, tentang benda-benda yang macam ni lah. Betul tak? Tapi jangan salah faham jangan salah faham maksud apa yang saya maksudkan, jangan salah faham. Jangan pula lepas ni telefon tim saya cakap nak pergi hantar water dispenser pula. Okey, saya sebenarnya memang tak buat repair water dispenser untuk public, untuk orang luar. Okey, saya hari ni saya repair untuk keperluan diri sendiri sahaja. Sangkut ni apa sangkut ni terus. Oh, ada air bocor. Berbiarkan. Kita cabut ni. Bos. Cabut. Okey, tengok sini dalam sini. Okey, saya buka dulu hose dia. Okey. Hose ni tercabut. Hose ni. Tak apalah, biar ada banjir sikit kat sini. Tak apa. Sini ada soket power supply. Saya buka dulu. Tak buka pun tak apa. Duduk atas. Sebab lepas ni saya nak on kan dia. Cuma sekarang ni saya hanya nak buka dia punya baju sahaja. Supaya senang saya nak tunjuk dengan anda apa yang ada dekat dalam water dispenser. Kalau rosak tu apa kemungkinan selalu dia rosak. Itu je tujuan saya nak buka. Okey, kalau tak boleh buka dua-dua. Kalau buka dua-dua dia gugur. Okey? Alright. Jom. Sini. Selalunya sini. Alright. Okey, lihat sini. Boleh Boleh nampak clear Alright. Okay. Selalunya kita minum air water dispenser dekat rumah, apa tu, bertapis. So tapisnya duduk dekat dalam tau. Dengar kat sini. Okay. So saya tutup sikit lah sini. Walaupun ni adalah brand lain, tetapi dia punya filter dia sebenarnya semua saya dah tukar kepada brand yang mungkin anda kenal kot brand ni. So jadinya filter 1, filter 2 dan filter 3 semuanya saya dah tukar pada brand Kuko lah. Okay. So jadinya memang kita maintenance untuk filter kat rumah saya. Yang membezakan air tu sebenarnya filter. So jadinya saya faham benda tu. Jadinya saya gunakan filter untuk brand Kuko. Tapi sistem untuk sejuk apa semua tu saya masih biasa lagi menggunakan equipment yang lain. So maksudnya air yang sebelum dimasuk dalam tank cooler ataupun tank panas, semuanya akan ditapis menggunakan filter tu. Okay, itu yang pertama lah. Okay, yang kedua, macam mana air tu boleh jadi panas. Okay, first kali anda kena faham untuk sistem teknologi ni, dia menggunakan dua tank. Okay, dia menggunakan dua tank. Ada satu teknologi, dia menggunakan satu tank, cuma saluran air tu sahaja yang dia akan panaskan dan saluran air yang nak keluar tu saja dia akan disejukkan. Itu yang membuatkan sistem water cooler tu flat, nipis, ringan apa semua sebab dia tak ada menggunakan kompresor ataupun heater yang besar. So untuk yang saya punya ni adalah basic system, iaitu dia menggunakan dua tank. Satu ni tank panas, bawah ni boleh nampak tak ni? Saya buka dia punya baju dia. Tank panas tak besar, lebih kurang dalam 1 liter lebih, 2 liter. So tank panas ni dipanaskan oleh heater. Okay, ini saluran air masuk dia lah. Okay, so panas dia dipanaskan menggunakan heater. Boleh nampak tak kat sini ada satu heater. Ni heater ni. Ni. Ada satu heater plate ni yang berbalut ni. Okay, live neutral. So heater plate ni lah yang memanaskan tangki stainless steel ni. Okay. Untuk air panas kebiasaannya tank dia mesti stainless steel lah, mesti chrome lah, mesti kalau pakai besi nanti dia berkarat, nanti air tu akan rasa karat. So jadinya kebiasaannya tank panas stainless steel. So dia akan balut dengan heater, dan heater tu biasanya dia akan menggunakan power supply 240 volt. Itu standard, normal. Cuma suhu panas dia tu akan dikontrol. Itu yang membezakan dia. Bermaksud
mesti ada satu komponen yang kontrol suhu panas tu. Nama dia mestilah thermostat. Kita tengoklah, cari kat sini mana thermostat dia. Kita cari. Ya. Okey. Sini ada satu thermostat, tapi ini adalah thermostat untuk sejuk. Okey, kenapa thermostat sejuk? Sebab kita nampak ini thermostat wire dia ni, dia pergi dekat bahagian tank sejuk. Okey, dia pergi dekat bahagian tank sejuk. So untuk yang panas ni, okey, mak kau jatuh. Okey. Dia dekat sini dia tak ada thermostat yang apa orang cakap, yang macam boleh adjust 1 2 3. Tapi untuk water cooler yang besar, okey, yang mungkin tinggi, tank yang besar, selalunya dia ada juga pelaras suhu yang 1 2 3. Maksudnya kita boleh kawal dia punya suhu dia. Kita nak tahap suhu dia berapa, kita nak 80 darjah Celsius ke, 60 darjah Celsius ke, 100 darjah Celsius, kita boleh kontrol dia punya thermostat. Tapi untuk brand ni, dia gunakan teknologi, dia letakkan satu macam, okey, dia ada letak satu macam Allah Akbar, masa ni lah dah lama sangat tak buat kerja, dah lupa dah nama komponen tu. Bermaksud bila sampai tahap panas dia punya macam overload, dia akan cut off macam tu. So jadinya bila air panas, tak panas, kita ringkaskan. Bila air panas tak panas, apa yang perlu dilihat? Dua benda ni, iaitu yang pertama heater dia. Ni heater dia. So ini dia punya power supply heater, dia punya sambungan wire dia pergi sini, satu. Yang sini pun sama heater juga. So jadinya saya buka dulu wire heater. Ini kalau tak panas, isu saya punya peti sejuk atau saya punya air cooler panas, okey. Ini adalah wire heater. So bila tak panas, kemungkinan heater ni problem. So kita buat apa tau? Kita check heater ni ada rintangan ke tak ada rintangan. Saya pakai ohm saja. Okey, saya check. Satu letak negatif, positif. Satu letak negatif. Nampak tak ada bacaan reading? Bila ada bacaan reading ni dia bergantung pada berapa besar heater tu, berapa watt heater tu. Lagi besar watt tu bermaksud lagi tinggilah dia punya ohm dia. So tak semestinya apa yang saya dapat 174 ohm tu sama macam anda akan dapat. So kalau ada reading, kalau ada bacaan, bermaksud heater tu tak putus dan bermaksud heater tu tak rosak. Tapi kalau heater tak rosak, kenapa dia boleh jadi tak panas? Itu yang tadi saya cakap. Kita kena check lah switch dia kat sini. Nampak tak dia ada satu switch dia ni? Dia ada dua switch. Tapi kita ambil switch yang atas dia ni. So switch yang atas ni normal pada suhu bilik, dia akan jadi normally close. Bermaksud dia akan sentiasa tertutup. Tapi bila dia dah capai tahap suhu dia, contohlah switch tu suhu dia adalah 60 darjah Celsius, tahap kepanasan dia. Sampai 60 dia akan jadi normally open. So kalau pada suhu sekarang ni, suhu bilik, dia dah jadi normally open, bermaksud dia rosak lah. Itulah cara dia. Dan untuk buat sistem panas, basic dia ini sahaja. So macam mana air tu boleh pergi ataupun air tu boleh keluar dekat dia punya apa dia panggil ni? Dia punya dispenser dia, tempat dia punya tekan dia ni, macam mana air tu boleh keluar dan pergi. Itu semua disebabkan tekanan panas yang pertama. Yang kedua, tekanan daripada bekalan air yang datang. Okey, tapi kebanyakan untuk air panas, dia datang daripada tekanan wap panas kat bahagian dalam tu. Okey, clear tak? Bukan itu yang saya nak kongsikan. Sebab untuk water dispenser saya ni, bukan itu rosak dia. Rosak dia tak sejuk bang. Okay, saya nak sharekan lah kenapa tak sejuk. Saya pasang balik. Lepas tu kita check apa masalah dia. So dah ready tak? Dah ready tak yang menonton video live saya hari ni? Dah ready tak nak belajar sedikit tentang ilmu water dispenser? Sebab ilmu repair peti sejuk mesin basuh ni, dia meluas tau. Bila anda faham tentang peti sejuk dan mesin basuh, InsyaAllah anda akan faham tentang sistem electrical, anda akan faham sistem mechanical, anda akan faham sistem elektronik, apa semua. Sebab itulah orang yang boleh buat repair, orang yang boleh buat aircon, kadang-kadang dia tak boleh buat peti sejuk, kadang-kadang dia tak boleh buat mesin basuh. Tapi kebanyakan orang yang boleh buat peti sejuk dan mesin basuh ni, dia orang boleh buat aircon. Sebab aircon ni dia ada kedua-dua semua sistem yang saya sebutkan tadi. So kita tengok sistem sejuk. Sama saja, dia ada kompresor. Ya, ni kompresor. Ini condenser. Ini ada filter. Okey, dia ada tube rambut. Lepas tu cooling coil dia dekat mana? Cooling coil dia dekat dalam gabus ni. Cooling coil dia sebenarnya ada dekat dalam
gabus ni. Dalam gabus ni dia sama je. Okey, ini air masuk dekat bahagian dalam. Ni air sejuk punya lah sistem. Okey, ini tank. Okey, ini tank. Ini tank. Air sejuk akan masuk bahagian dalam ni. Ini dia punya pelampung, float dia. Untuk masuk bila air dah penuh dia akan berhenti lah. So sebab tu air dia tak akan melimpah. So jadinya di luar tank ni, kalau saya dapat buka sekejap nak buka tak? Dah saya ambil pisau. Kasih saya chance, saya ambil pisau. Mana pisau? Pisau. Nampak tak? Okey, sekejap saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih ni nak kena buka ni. Okey, sini. Ini sebelah dia. Kalau tak boleh buka, saya malah nak buka. Polystyrene dia ni. Saya malah nak buka lah. Nanti koyak nanti. Masalah dia bukan dekat situ sebenarnya. Masalah dekat lain. So saya nak cerita dia macam ni Kompresor dia pump sejuk. Okay. Senang kat sini lah. Kita dah ada papan ni kan. Okay. Kompresor dia pump gas. Dia masuk condenser. Sama dengan condenser. Lepas tu dia masuk capillary tube. Keluar capillary tube dia masuk cooling coil. So cooling coil ni lah yang akan sejukkan tank tu. Bila tank tu sejuk, automatically air dekat dalam ni sejuk. Bila air dekat dalam ni sejuk, bila nak tekan water dispenser, air sejuk tu keluar. Water dispenser saya ni tak sejuk. First kali, apa yang saya perlu kena buat adalah saya kena pastikan kompresor dia ni, motor kompresor dia ni hidup. Itu je point pertama dia. Kalau kompresor tak hidup, bermaksud ada something wrong yang tak betul. Jadinya saya kena on. Ini saya punya ammeter. So bila saya on dia punya plug, anda kena tengok dia punya M dia. Okay, saya on Bismillahirrahmanirrahim. Plug semua on. Okay. Nampak tak? M dia 4.3. Kompresor, ni kompresor. Saya pegang kompresor ni dia tak ada vibrate tau. Okay, M dia 4.3. Ini tak normal tau. 4.3 sangat-sangat tinggi. M 4.3 sangat-sangat tinggi. Ini dah macam aircon 1 horsepower. Sedangkan water dispenser patutnya M dia rendah sahaja. So mungkin anda cakap, okay, heater dia hidup ni bang, sebab tu M dia tinggi. Okay, saya tutup dekat sini heater. Ini untuk hot switch. Boleh nampak tak? Saya tutup. Okay, saya tutup. Okay, heater dah padam. Tengah 2.1. 2.1 untuk kompresor pun sangat tinggi. So kalau anda duduk sini tadi, anda akan dengar ada bunyi ketek. Selepas bunyi ketek, M dia turun. M dia jadi 0.004. Itu bermaksud kompresor dah tak terima power. So masalah dia sekarang dekat mana? Masalah dia sekarang adalah kompresor dia cut off. Kompresor dia tak jalan. So apa yang perlu anda buat sekiranya berlaku masalah macam ni? Simple saja, anda cuba check power supply yang datang pada kompresor. Check dia punya relay dan overload. Dekat mana? Dekat sini. Ni. Dalam ni. Celah tu. Dia ada relay dengan overload. Okay, saya buka relay dengan overload dia. Buka relay dengan overload dulu. Saya pusing sini. Okay. Saya buka baju sebelah sini. Okay. Saya buka dulu baju juga. Kasih saya chance sekejap. Sambil-sambil yang baru menonton tu, bolehlah tekan share lagi. Okay, dah lama saya tak buat live. Alhamdulillah, walaupun dah lama saya tak buat live, masih lagi ada orang menonton. 1000 orang juga menonton pada hari ni. Okay, walaupun view dia tak stable, tapi tak apa. Okay, sebab saya rasa hari ni saya bercakap pun agak mengah juga. Agak mengah juga. Macam mana lah nak cakap ni nanti pada 21 dan 22 bulan ni kan, kelas secara online ni. Okay, siapa yang nak belajar, siapa yang nak belajar, bolehlah daftar di www.hairozikul.com. Pada 21 dan 22 hari bulan ni kelas akan bermula. So pendaftaran akhir pada hari Khamis ni. Okay, pada hari Khamis ni, hari Jumaat, pendaftaran dah tutup. So jadinya siapa yang nak belajar tu kena daftar awal. Okay, siapa nak tu kena daftar awal. Pada hari ni pun boleh. Daftar awal lagi bagus. Okay, saya buka cover power supply. Boleh nampak tak sistem dia macam mana? Air panas.
Ini dia punya motor kompresor. Okey, dia menggunakan gas. Bila gunakan gas apa? Dia menggunakan gas R134A sahaja. Sama sahaja. Okey. Gas sama, tak ada perubahan. Saya buka dekat sini. Okey, sebenarnya sistem dia sama, cuma besar dan kecil dia je membezakan. Saya buka kat sini. Okey, nampak tak kat sini? Dia ada overload, dia ada relay. Yang warna hitam ni nama dia relay, yang bawah ni nama dia overload. So saya buka relay, saya buka overload. Okay, nampak tak sama terminal dia ni? Terminal dia sama je dengan macam peti ais biasa. So saya ceritakan dua komponen ni apa fungsi dia. Sebab itulah penting kita kena belajar juga. Kalau kita belajar, insya-Allah kita tahu apa kerosakan dia dan sesimpel je. Okey, ini nama dia overload. Overload ni, ini adalah overload 1/12. Dia tak ada tulis, tapi untuk saiz water dispenser ni saya dah agak-agak saya tahu ni adalah overload 1/12. Overload 1/12 dia punya M dia sekitar dalam tak sampai 3M. So dia macam fuse, nak kasih faham lah. Dia macam fuse, cuma fuse ni dia boleh jadi normally open, dia boleh jadi normally close. Maksud saya macam mana ini macam inilah dalam kelas online yang saya kongsikan. Okey, saya belajar, saya tunjuk ajar satu persatu. Macam ni. Sekejap saya buka lampu dulu. Boleh pegang bro sini bro? Boleh. Okey. So ni overload. So sini in, sini out. Saya letak sini out, saya letak sini in. Anda dah boleh nampak tak? Dia ada bunyi ataupun ada rintangan ataupun ada keterusan dekat saya punya multimeter. So overload ni fungsi dia, bila kompresor tu tarik M melebihi daripada tahap yang ditentukan, iaitu overload ni adalah 1/12, dia akan cut off. Itu yang anda dengar bunyi ketik. So overload ni yang cut off. So bila anda cek macam sekarang ni, dia ada rintangan, tapi bila dia kompresor panas ataupun M terlampau tinggi, dia putus. Bermaksud overload ni tak rosak, sebab overload ni berjalan dengan baik. Kalau overload yang rosak, bila kita test sekarang ni dia tak ada bacaan, itu overload dah rosak, maknanya dia dah putus habis. Bila anda cek macam ni ada bacaan, lepas tu anda pasang M dia sekitar dalam 3M, dia cut off, bermaksud dia elok dan tak perlu ditukar. So jimat tak? Tak payahlah main teka-teki. So bila kita nak belajar, kita rasa kita kena invest duit, tapi sebenarnya bila kita dah belajar, kita dah dapat ilmu, kita dah tak perlu tukar barang ni. So dah jimat, overload tak rosak, tak payah tukar, pasang balik. So ini relay. Ni relay. Okay, relay ni dia ada dua lubang, 5 dengan 6. Dia duduk kat mana? Dia duduk dekat sini. Relay ni fungsi dia adalah starting, untuk gerakkan motor tu. Untuk gerakkan motor. Saya goncang dulu. Okey. Dengan goncang ni je saya dah tahu dah relay ni rosak. Kenapa saya tahu? Okey, ini pengalaman. Pengalaman ni yang perlu anda berguru ni lah, anda kena cari guru. So jadinya relay yang rosak, ini secara teknikal dulu relay yang rosak, bila anda goncang, kita akan dengar dia bunyi ada benda pecah. Pecah tu apa tau? Okey, saya buka Saya buka. Saya buka relay ni. Saya buka dua. Nampak tak dalam tu pecah? Ni. Ni. Pecah tu. Nampak tak? Pecah. Saya buka, ni pecah. Sepihan dia tu pecah. Sepihan ni je pecah. So, insya-Allah kalau saya tukar relay ni akan bila saya tukar relay ni, mesin ni dia akan hidup semula, dia akan okey semula, dia akan sejuk balik semula. So nanti saya akan cerita apa fungsi relay ni. Saya cari satu relay dulu, lepas tu saya gantikan. Okey, saya suruh relay dulu. Ada tak relay kat sini? Relay second hand pun tak apa lah, kat sini ada banyak relay. Sini. Saya cari satu relay dulu. Okey, ni boleh kot. Okey, saya pakai relay 2 pin. Yang asal 1 pin. Kenapa saya boleh pakai 2 pin? Okey, ini cerita advance. Tak kisahlah, nanti kalau anda beli dengan saya pun saya akan support. Tapi kalau kata anda belajar, saya akan ceritalah kenapa ada relay 2 pin, kenapa ada 3 pin, kenapa ada 4 pin, apa semua. Okey, saya ceritakan dulu apa fungsi relay. Fungsi relay adalah untuk starting, untuk gerakkan motor tu. So bila dia punya, saya tak sure apa nama dia ni, batu kat bahagian dalam dia ni, bila pecah, automatically dia tak dapat nak startingkan motor, dan motor tu dia duduk dalam keadaan meneran. Tu yang membuatkan M dia tinggi.
So secara ringkas dia lah. Okey, jom kita try tukar dia punya relay dia. Okey, masuk. Tekan semula. Boleh tak terbalik? Boleh tak terbalik? Jawapan dia tak boleh. Saya pasang. Saya pasang. Okey. Okey, saya nak tahu dekat sini berapa ramai yang nak tahu macam mana motor kompresor ni dah rosak ataupun tidak. Sebab ramai orang kalau peti sejuk rosak je, technician datang rumah dia akan kata motor rosak. Anda pun percaya 100%. Tahu tak berapa kos tukar motor? Selalu dia RM400 ke atas. Kadang-kadang motor tak rosak, relay dia rosak. Macam mana kita nak tahu motor tu rosak atau tidak? Saya nak anda respon dalam live saya. Berapa ramai yang nak? Tulis kat bawah, saya nak tahu, ataupun nak, boleh nak pun dah cukup. Nanti saya sharekan dengan anda macam mana kita nak tahu motor kompresor tu okey ataupun tidak. Okey, respon dulu. Saya on kan ni, kita nak tengok okey ke tak okey. Okey ke tak okey. So, saya pasang ini dia punya plug. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pasang, wire semua tak ada cabut. Ngam, pasang. Okey, sekarang ni M dia nampak tak? 0.6. Kompresor ni kalau saya pegang sekarang ni dia dah ada vibration, dia dah ada gegaran. Okey, kenapa M dia rendah sangat 0.5? Sebab sekarang ni heater saya tak hidupkan, hanya kompresor saja. Ini memang normal M untuk water dispenser. M dia tak sampai 1 M pun. Tadi kenapa bila saya on M dia sampai 2 M? Sebab motor tu tak boleh hidup. Sebab starting dia punya relay dia rosak. So M dia jadi tinggi. Dia umpama anda naik motor, anda dah masuk gear, anda dah pulas minyak, tapi motor tu kena pegang di orang, ataupun motor tu kena ikat. So jadinya dia macam mengerang nak hidup, tapi tak boleh hidup sebab tak ada starting. Inilah fungsi relay untuk startingkan motor tu. Jadi motor tu dah jalan, motor tu jadi ringan, automatically M dia rendah sahaja 0.5. Dan motor ni pun dia dah start, apa orang cakap, start ada vibration. Kalau kita tengok dekat dalam tank dia ni, okay, kalau dapat tengok, okay, dekat tepi dia ni anda dah boleh nampak dia ada macam wap-wap air sejuk. Okay, dia dah start ada wap air sejuk. Tank ni pun dah start sejuk. Okay, alhamdulillah. So apa masalah saya punya water dispenser ni sampai terbelah terbalai apa semua ni? Masalah dia relay. Agak-agak berapa kos dia? Kos dia murah je bang, bawah RM20, ataupun paling mahal pun bawah RM30. Agak-agak berapa panggil orang kalau repair ni, tukar relay ni? Tak mahal lah bang, murah je. Kalau technician tu berhati mulia, baik dan apa orang cakap, dan ni mungkin dalam RM50 ke RM60. Tapi kalau tempat anda jauh sikit, mungkin boleh pergi RM90. Tapi kalau technician tu daripada pagi sampai petang tak ada job, mau kena kot 150 ke 200 ke. Kejam lagi kompresor rosak bang, so kenalah 400. So bukan saya nak cakap technician suka-suka hati dia letak harga. Cuma kita sebagai pengguna, at least kita kena tahu apa punca dia rosak, untuk cek apa-apa komponen dia. Itu sebenarnya motif video saya nak buat. Okey, ada tak orang tanya? Ramai bos. Ramai orang tanya sangat. Ramai betul. Okay. Alright, saya punya minibar, saya punya minibar lah. Saya punya water dispenser dah okey, dah sejuk dah. Condenser pun dah start panas, kompresor pun dah start vibration, cooling coil pun dah sejuk. So saya akan switch off saya punya water dispenser. Sekarang ni saya nak tunjukkan dengan anda macam mana kita nak tahu kompresor kita rosak ataupun tidak. Okay, saya harap poin ni dapatlah dikongsikan sebab ini adalah poin yang paling mahal. Ini adalah poin yang paling penting sebab ramai orang bila peti air rosak cakap kompresor rosak. Peti air rosak je, kompresor rosak. Okay, first kali anda kena tahu dekat kompresor ni dia akan ada terminal ni. Dia akan ada dia punya cap dia ni. So untuk tahu kompresor tu okey atau tidak, anda kena buka dia punya cap dia ni. Bila anda buka cap dia ni, anda akan jumpa relay dan overload. So relay dan overload anda kena buka dia dulu. Macam ni. Tongkel dia. So anda akan dapat terminal, 3 terminal macam ni. 1, 2, 3. Ada yang nombor 1 ni duduk dekat atas. Tak kisah dia terbalik pun tak kisah. So point dia macam mana nak tahu dia okey ataupun tidak. So dekat sini anda perlu timba satu ilmu. Ilmu ni anda boleh dapatkan secara percuma sahaja. Saya pun dah share kat ilmu ni banyak sangat. Cara penggunaan multimeter. Multimeter pula, kalau anda nak gunakan multimeter yang sama, anda boleh dapatkan dekat mana-mana. Dekat Shopee boleh, Lazada boleh,
Alhamdulillah sangat-sangat kalau anda nak support saya, beli dengan saya pun boleh. So nampak tak kat situ, saya beri anda solusi yang lain dulu. Pergilah beli dengan orang lain dulu, takut nanti Hairul kaya, nanti dia beli tanah lagi besar lagi, nanti dia buka lagi banyak bisnes lagi. Kalau anda nak support saya, Alhamdulillah anda boleh dapatkan barang ni dengan saya dekat hairulwiku.com. Tapi kalau anda tak nak support saya pun tak apa, anda boleh dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada, semua ada. Ilmu cara penggunaan pun saya dah kongsikan, terpulang pada anda nak terima atau tidak. Okey, alright. So macam mana nak gunakan dia? Setkan pada buzzer ataupun ohm, letakkan dekat tepi ni supaya anda boleh nampak dengan jelas. Boleh nampak dengan jelas? Boleh. Okey, ambil negatif dan positif probe, letakkan dekat pin sini. Okey, dekat lagi bro. Okey, hitam letak kat bawah, boleh flash. Okey, merah letak dekat atas. Bang, kalau terbalik boleh tak bang? Maksudnya merah duduk bawah, hitam duduk atas macam ni. Jawapan dia boleh, tak ada masalah. So anda tengok dekat situ. Okey, hitam merah ada bacaan 77. Okey, hitam ke satu lagi ada bacaan 22. Cek bahagian atas ni pula pun ada bacaan juga. So bermaksud pada langkah pertama, kompresor ni dapat dilihat dengan jelas, kompresor ni winding dia masih ada. Bermaksud 50% kompresor ni masih lagi hidup dan boleh lagi digunakan. Baru 50%. So kalau anda cek ketiga-tiga winding tu tak ada bacaan, salah satu tak ada bacaan, ataupun kesemua ketiga-tiga tu bacaan dia sama, confirm kompresor tu rosak. So janganlah tanya lagi kenapa boleh rosak ke apa ke semua. So memang dah rosak, percayalah, memang dah rosak. Maksudnya kalau salah satu bacaan tak ada atau ketiga-tiga bacaan dia sama, bermaksud dia dah rosak, dah tak boleh repair lagi. Tapi kalau dia ada lagi bacaan, bermaksud 50% dia okey. Dan sekarang kita kena tahu lagi 50% macam mana. Jom untuk langkah yang kedua. Untuk kepastian yang kedua, anda kena check dia punya ground dia, kena check dengan dia punya body dia. Okey, macam mana nak check ground tu? Okey, sini boleh nampak tak ada tulis ground sini? Ada tulis ground kat situ. Nampak tak ada gambar ground tu, earth tu kan? Okey, anda kena letakkan satu multimeter anda dekat bahagian skru dia tu. Macam tu. Ataupun letak dekat tembaga dia pun boleh. Senang cakap letak dekat body lah, letak kat body. Lepas tu ambil lagi satu multimeter ni, letak dekat terminal yang satu. Ada bacaan tak? Tak ada bacaan. 2, tak ada bacaan. 3, tak ada bacaan. So bermaksud 20% lagi okey. So bermaksud kat sini 50 campur 20 dah 70% kompresor ni okey. Kalau ada bacaan, kenapa bang? Kalau ada bacaan bermaksud dia rosak, dia menghadapi masalah short circuit. Bila anda pasang, rumah anda akan trip. So bermaksud dekat situ kompresor tu rosak lah. Tak payah nak uji-uji lagi, memang confirm dia dah rosak, tukar je kompresor yang baru. So kalau tak ada, bermaksud dekat sini 70% kompresor anda okey. So ada lagi 30%. Macam mana nak sahkan lagi 30% kompresor tu okey atau tidak? Senang saja, anda kena hidupkan motor kompresor tu menggunakan power supply direct ataupun power supply terus tanpa menggunakan wire asal dia. Sebab kadang-kadang power supply yang asal tu yang bermasalah, bukan kompresor yang bermasalah. So maksudnya macam mana? Anda kena macam ni lah. Macam ni. Mana saya punya wire test kat sini? Mana wire test saya? Wire test tu bawah ke? Ada apa yang ni je? Kejap. Baru tergabur ni. Sebenarnya pun boleh set up lagi ni. Sini jap. Saya ambil Tu bawah kan? Aduh. Saya ambil kat kompresor sini lah. Ambil kat sini je lah. Nanti kita repair balik. Kata pun tak ada ni. Nak cepatnya basal. Sorry saya nak cepatnya basal, saya potong je pakai apa-apa yang ada. Dah malas dah ni. Dah. Macam ni. Tengok baik Okay. Alhamdulillah, berapa orang dengar live dengan saya? 1,300 bos. 1,300, Alhamdulillah. Ada yang kata badan naik bos. Memanglah 2 bulan ni kan. Walaupun ada kebun, duduk kebun dah turun naik pun makan tidur pun gemuk dia kan. Dah makin gemuk makin hitam lah tu. Okay, alright. So first kali, relay dan overload untuk yang masih lagi tak mahir,
kena gunakan. Sebenarnya kalau anda tak gunakan pun sebenarnya boleh juga. Cuma anda kena belajar ilmu tu. Tapi saya tak nak ajar ilmu tu secara terbuka macam ni sebab nanti akan jadi perbalahan. Jadi saya tak nak jadi perbalahan. So jadinya anda kena gunakan relay dan overload ni juga. So first kali anda kena pastikan overload anda okey atau tidak. So macam mana nak tu? Pastikan bahagian keluar dengan bahagian masuk ada bacaan. So bermaksud overload ni okey. So overload okey, anda kena ambil wire test live. Wire live masuk dekat overload. Nampak tak wire live warna coklat? Okey, wire api. Okey, live. Masuk dekat bahagian bawah sekali ni. Okey. Nampak ni bahagian bawah sekali. So kalau kompresor anda jenis macam ni. Ini betul-betul sungguh-sungguh nak tunjuk ni. Okey, tak payah tunggu kelas pun tak apa. Kalau kompresor anda macam ni, dua dia dekat bawah, satu dia dekat atas. So bermaksud overload ni memang duduk atas. Macam tu. So dua ni bawah ni memang untuk relay. Macam tu. Okay, alright. So point pertama overload. Overload kena betul-betul masuk live, duduk dekat sini. Okay. Point yang kedua adalah neutral. Nak masuk mana? Sini ke sini? Okay, nak masuk sini ke nak masuk sini? Dia bukan macam tu. Dia kena masuk dia punya relay dia. So sebelum anda buka tadi, contoh, ini adalah relay yang lama. Ini adalah relay yang lama. Okay, sebelum anda nak pasang, anda kena pastikan dahulu goncang relay tu. Kalau anda dengar bunyi macam dah berpasir, dah bunyi pecah, itu bermaksud relay tu dah rosak. So dia ada cara menggunakan multimeter ni. Tapi hari ni saya kena ikut sedikit ilmu lah, sebab view pun kena ikut kan. Tak adalah gurau je. Sebenarnya boleh juga anda cek menggunakan multimeter. Masukkan negatif dan positif dekat lubang 5 dengan 6. Okay, 5 dengan 6. Masukkan, terbalik pun tak apa. Bila anda masukkan normal, dia akan dapat bacaan sekitar dalam 20 lebih ohm. Okey, contoh macam ni. Okey, dia saya masukkan 5 dengan 6. Okey, dia akan dapat bacaan sekitar macam ni 20 ke 30 ohm lebih kurang macam tu. Itu normal. Okey, tapi kalau anda tak dapat bacaan tu, mungkin bacaan tu kosong ataupun bacaan tu bawah daripada tu, kemungkinan dia bermasalah. Tapi cara paling senang, goncang je. Kalau goncang ada bunyi berpasir, ada bunyi pecah, bermaksud relay tu dah rosak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bila anda punya relay yang asal tu, anda tengok macam ni. Dia ada pin. Okay, dia ada pin. Pin tu tadi asal dia duduk macam ni. Kalau tak yakin, ambil gambar dulu. Nampak tak? Neutral dia duduk dekat bahagian sini. Kan? So bermaksud kalau anda tukar pada relay yang dua pin macam ni, bila anda pasang macam ni, okay, anda pasang, so bermaksud neutral dia duduk sebelah sini. So anda pasanglah macam ni. Nampak tak? Live, neutral. Live, neutral. So bila anda dah pasang macam tu, okay, ground, wayar bumi, pasanglah. Pasang dekat wayar bumi dia. Macam tu. Alright. Lepas tu anda ambil plug. Okay, power supply masuk 238 volt, amp dia 0000. Bila saya on, amp 0.6, motor kompresor ada vibration. Bila motor kompresor ada vibration, kita tunggu sekejap, dalam masa 5 minit kita pastikan pipe discharge. Bermaksud pipe pergi ni. Nampak tak? Ini satu pipe besar, belakang tu ada satu pipe kecil. Ni lekat ni ada satu pipe kecil. Pipe kecil ini dia akan masuk condenser. So ini dipanggil pipe discharge line. Pastikan pipe discharge tu suam-suam panas. Bila dia suam-suam panas, bermaksud kompresor tu hidup dan kompresor tu kompres dia punya gas. Itu secara ringkas ni yang saya dapat kongsikan. Macam mana cara anda nak testing motor kompresor ni okey atau tidak. Kenapa saya tak terus testing suruh pakai plug ni? Ada kemungkinan tak kalau wire ni putus tengah jalan, kompresor tak hidup? Ada kemungkinan tak kalau komputer board kat sini, okey, komputer board dia ni, dia punya control board dia ni problem, membuatkan tak hantar power pada motor, motor tak hidup. So bila power tak masuk, automatically motor tak hidup. So tak bolehlah kita nak kata motor tu rosak. Cuma
power tak ada membuatkan motor tu rosak. So kadang-kadang bila wire putus helai, orang susah nak cas, dia hentam je terus, bang ini motor rosak. Nasib kau lah, kau kaya kan, so kau kena cas lah sikit. So jadinya macam itulah cara nak testing motor kompresor okey ataupun tidak. Kalau ilmu ni berguna, ambil. Kalau ilmu ni tak berguna, abaikan. Tapi kalau anda nak menambah lagi ilmu dalam bidang ni, insyaAllah pada 21 dan 22 hari bulan ni, okey, tak lama lagi, hari Sabtu dan Ahad ni, saya ada buat satu kelas secara online, repair peti sejuk dan mesin basuh selama 2 hari berturut-turut secara live macam sekarang ni, bermula pada pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang. Jadual lengkap, apa yang bakal anda pelajari semua ada dekat www.hairulwiku.com. Turun belakang tu. Nampak tak? Anda boleh daftar pada hari ni sebab pada akhir pendaftaran pada hari Khamis pendaftaran dah ditutup. So kalau anda tak dapat belajar, tak apa, anda boleh belajar dekat YouTube saya. Okay, alright lah. So saya harap ilmu yang saya kongsikan hari ni dapatlah memberi manfaat sedikit. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Okay, alright. So alhamdulillah selesai dah kongsi dia. Alhamdulillah saya pun dah jumpa dah. Selamat dah duit saya. Orang rumah tadi dah nak minta dah water dispenser baru. Alah, baru 1,000 lebih. Baru 1,000 lebih dia kata. Tahu 1,000 lebih susah juga cari duit kan. Tahu 1,000 lebih. Lalas tukar relay je. Alah, baru RM20. Selesai masalah. Selamat duit aku 1,000 lebih. So siapa yang untung? Abang-abang yang untung. So jadinya alhamdulillah lah. Okay, kita kongsilah sama-sama. Rasa itu sajalah untuk video kali ini. Minta maaf sangat-sangat kalau saya tak dapat baca komen-komen anda, sebab saya takut nanti bercelaru saya punya live saya dengan nak baca komen, dengan nak baca itu apa semua. Tapi dalam kelas online, semua komen anda, admin ataupun cameraman yang tengah pegang ni, dia akan baca dan saya akan beri respon secara live. Sebab itulah bezanya belajar secara online live dengan saya. Alright, saya rasa itu sajalah untuk sesi kali ini. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Saya Hairul Wikul. Ingat pesan saya, nak jimat apa, kita DIY je. Assalamualaikum. Bye-bye.